Selamat hari semua, nama saya Ko Jasin. Saya akan mewakili kumpulan saya dalam menyampaikan perubatan tradisional Cina versus perubatan moden. Pertama sekali, TCM dikenali perubatan tradisional Cina berasal dari China dan fokus pada keseimbangan dan keharmonian dalam badan kesihatan masyarakat. Akan dicapai dengan keseimbangan yin dan yang dengan qi. Dalam teori yin dan yang merujukkan kepada konsep penlegap dalam fenomena alam. Keseimbangan qi ialah kunci kesihatan dalam TCM. Perbezaan dalam TCM daripada ubat barat ialah menegakkan heuristik dan diagnosis simptom. Rawatan TCM bertujuan untuk menyesuaikan dan menyelaraskan yin dan yang melalui pengawalan selia qi dan darah dalam organ-organ. Seterusnya, dalam perubatan moden, menyelebat campuran antara seni merawat dan sains kesihatan serta bioperubatan. Pada abad 17, Harvey Williams juga menunjukkan penyebaran darah menggunakan kaedah eksperimen. Selepas itu, dalam abad 18 menyaksikan pengenalan digitalized untuk merawat penyakit jantung dan Janet Edwards memperkenalkan vaksinasi untuk mencegah penyakit. Dalam abad ke-19, saintis membuktikan hubungan antara kuman dan penyakit serta memperkenalkan konsep kebersihan dan inokulasi dengan kemajuan besar dalam perubatan termasuk pemenuhan antibiotik serta kemajuan dalam kemoterapi, vaksinasi dan penggunaan hormon seperti insulin untuk merawat penyakit seperti penyakit diabetik. Dalam tahun 1953, menguraikan struktur DNA memberikan landasan kepada genetik molekular dan revolusi dalam perubatan moden. Thank you. Salah satu sumber utama perubatan tradisional Cina adalah akupuncture. Akupuncture menggunakan jarum nipis di titik-titik strategik pada tubuh untuk merawat kesakitan dan kesejahteraan keseluruhan. Ia digunakan untuk mengimbangi aliran tenaga qi dalam tubuh dan merupakan komponen utama dalam perubatan tradisional Cina. Prosedur akupuncture melibatkan penyelitan, pengendalian dan penarikan jarum dengan kesan sampingan seperti kesakitan dan pendarahan di tempat jarum disuntikkan. Sebelum menjalani akupuncture, pastikan individu tidak memiliki gangguan pendarahan, pacemaker atau kehamilan. Meskipun banyak yang mendapat kelegaan melalui akupuncture, ia mungkin tidak efektif untuk semua orang. Jika gejala tidak membaik dalam beberapa minggu, akupuncture mungkin tidak cocok sebagai rawatan. Akupuncture digunakan terutamanya untuk melegakan ketidakselesaan yang berkaitan dengan pelbagai penyakit dan keadaan termasuk mual dan muntah yang disebabkan oleh sakit kepala, sakit semasa bersalin dan sebagainya. Selain itu, Chinese Herbal Medicine. Perubatan herbal Cina merawat keseluruhan manusia, bukan hanya simptom. Terapi herbal Cina dalam pelbagai bentuk seperti granul, kapsul, teh dan ekstrak cecair. Ia berakar dalam konsep pembezaan corak, mengenal pasti tanda dan gejala individu dari kepala hingga kaki. Herba dipersonalisasikan berdasarkan individu seperti peppermint dan cinnamon yang memiliki sifat antivirus tetapi bergantung pada keadaan tubuh individu. Manfaat herba Cina termasuk alergi, kesan sampingan rawatan kanser, ciri berit dan sembelit dan sebagainya. Seterusnya, cupping terapi iaitu bekam. Bekam digunakan untuk mengeluarkan bahan kotor dari badan dengan cawan. Ia dipercaya mengawal aliran qi dan keseimbangan yin dan yang dari perspektif masyarakat. Dari perspektif perubatan barat, bekam memberikan tekanan fizikal yang merangsang refleks neural dan tindak balas endokrin. Manfaat cara bekam jadi rawatan sebagai gangguan darah, penyakit reumatik, kesuburan dan gangguan ginekologi, masalah kulit, tekanan darah tinggi dan migrain. Sumber utama TCM, Gikong. Gikong latihan meditasi yang berfokus pada postur, gerakan tubuh, pernafasan dan meditasi. Berakar pada filosofi Tao dan perubatan tradisi Tiongkok. Kepercayaannya adalah ketidaknyamaan dan
penyakit disebabkan oleh ketidakseimbangan energi. Giko meningkatkan kesihatan dengan menyeimbangkan energi internal dan meningkatkan Ki. Manfaat cara Giko meningkatkan keberatan tulang, meningkatkan fungsi kardiovaskular dan paru, meningkatkan keseimbangan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sumber utama perubatan moden adalah termasuk teknologi pengetahuan saintifik dan penyelidikan klinikal. Teknologi perubatan seperti CT scan dan MRI digunakan untuk diagnosis yang lebih tepat. Perkembangan farmasikeutikal membawa kepada penemuan ubat-ubatan baru. Terapi genetik dan imunoterapi digunakan untuk rawatan penyakit genetik dan kanser. Pendekatan perubatan berdasarkan bukti digunakan untuk membuat keputusan rawatan. Teleperubatan membolehkan penjagaan kesihatan jarak jauh melalui interaksi dengan profesional kesihatan. Praktik perubatan moden dilakukan oleh pengamal berlesen dengan kepakaran dalam bidang tertentu. Rawatan bergantung pada tahap keseriusan penyakit dengan kaedah yang sesuai seperti pembedahan atau ubat-ubatan. Pendapatan TCM menawarkan pendekatan holistik untuk kesihatan dengan menekankan keseimbangan dalam badan. Ia menggunakan kaedah akupunktur, ubat herba, urutan tuina dan terapi pemakanan untuk merawat pelbagai kesihatan dengan menangani punca masalah serta simptomnya. TCM semakin popular dalam era kontemporari dengan banyak individu mencari alternatif kepada perubatan konvensional. Pendekatan tersesuai TCM kepada perubatan menekankan pencegahan dan menyediakan alternatif terapeutik kepada individu di seluruh dunia. Perubatan moden bermula pada abad ke-19, menggabungkan kemajuan dalam perubatan klinikal dan penyelidikan sains untuk mencipta perubatan moden. Ini termasuk diagnosis patologi, inovasi pembedahan dan penemuan patogen. Perubatan moden telah membawa manfaat yang besar kepada masyarakat dengan meningkatkan teknik dan alat yang menyelamatkan nyawa serta mengurangkan kejadian penyakit berjangkit. Ia juga lebih mudah difahami oleh masyarakat umum dan lebih berpatutan. Secara keseluruhannya, perubatan moden dianggap sebagai pilihan lebih baik kerana ia lebih meluas kepada orang ramai, lebih mudah difahami dan lebih berpatutan. Terima kasih.